Test Chapter 4. Related formulas to find the number of moles. Formula yang pertama adalah apabila kita diberikan maklumat tentang mass ataupun jisim dalam gram. Jadi formulanya adalah mass bahagi molar mass. Molar mass unit adalah gram per mole. Seterusnya, apabila kita diberikan maklumat tentang molarity dan volume, formula untuk mencari mole adalah molarity darab volume. Volume isi padu adalah dalam unit liter ataupun desimeter cube. Seterusnya adalah formula untuk mencari mole apabila diberikan jumlah zarah dan nombor Avogadro. Maka untuk mencari bilangan mole, formulanya adalah number of particles, jumlah zarah-zarah. Number of particles di sini merujuk kepada bilangan atom, bilangan molekul, ion ataupun sebatian. Okay, number of particles over Avogadro's number, which is 6.02 times 10 power of 23. Okey, formula seterusnya adalah apabila diberikan maklumat tentang volume gas dan juga molar volume, isi padu molar bagi gas pada dua keadaan, iaitu pada RTP, room temperature pressure, iaitu 24 liter, ataupun pada condition STP, standard temperature and pressure, molar volume adalah 22.4 liter. Jadi formula untuk mencari mole adalah volume bahagi molar volume. Okey, bahagi sahaja isi padu gas dengan molar volume bagi gas tersebut pada kedua-dua keadaan tersebut, bergantung kepada soalan. Soalan akan mention sama ada condition of gas RTP ataupun STP. Jadi keseluruhan ada 4 formula yang boleh digunakan untuk mencari bilangan mole bagi suatu bahan. Question 1. If 1.75 gram magnesium sulfate is added to 25 ml of an aqueous solution of 0.1 molar barium chloride, precipitate of barium sulfate was formed. Also given balance equation and relative mass for each atom. Okay, question A. Write formula to find the number of mole for magnesium sulfate. Okay, soalan pertama dia minta kita kenal pasti formula untuk mencari bilangan mole bagi magnesium sulfate. Apa yang kita perhatikan, magnesium sulfate wujud dalam fasa solid pepejal dan juga diberikan maklumat tentang mass. Okey, jadi apabila diberikan maklumat tentang mass, formula yang akan digunakan untuk mencari bilangan mole adalah mass in gram over molar mass. Question B. Write formula to find the number of mole for Write formula to find the number of mole for barium chloride. Jadi kita tengok barium chloride wujud dalam fasa aqueous, larutan. Okey, diberikan volume dan molarity. Okey, jadi formula untuk mencari mole adalah M molarity darab dengan volume. Volume pastikan dalam unit liter ataupun desimeter cube. Jadi inilah formula untuk mencari bilangan mole magnesium sulfate dan bilangan mole barium chloride. Question 1C. Calculate the number of mole for magnesium sulfate. Okay, jadi untuk magnesium sulfate, jisim magnesium sulfate telah diberikan sebanyak 1.75 daripada formula mole mass bahagi molar mass. So mass 1.75 gram bahagi dengan molar mass bagi magnesium sulfate. Jadi kita tambah saja relative mass bagi setiap atom magnesium 24.3 tambah sulfur 32.0 tambah 4 oksigen 4 kali 16. Jadi jumlah keseluruhan adalah 120.3. 120.3 gram per mole. Okey, jadi tekan kalkulator, sepatutnya dapat jawapan
0.0145 mol. Inilah mol bagi magnesium sulfate. Question 1D, calculate the number of mole for barium chloride. Okey, jadi daripada formula mol, molarity times volume, molarity telah diberikan iaitu 0.1 m molar ataupun mol per liter. Jadi darab sahaja dengan volume yang diberikan iaitu 25 ml, kita tukar kepada liter dulu iaitu bahagi dengan 1000. Okey, ataupun 25 darab 10 kuasa negatif 3 liter. Okey, jadi tekan kalkulator, sepatutnya dapat jawapan 0.0025 mol. So inilah jawapan bagi bilangan mol untuk barium chloride. Kesimpulannya, available mole untuk magnesium sulfate sebanyak ini dan available mole untuk barium chloride sebanyak ini. Question 1E, determine limiting reactant. Okey, jadi sekarang kita ada dua reaktan, magnesium sulfate dan barium chloride. Yang mana satukah limiting reactant, yang mana satukah excess reactant. Jadi untuk menentukan limiting reactant, ada beberapa langkah yang perlu kita ikut, iaitu pertama kita akan cari available mole, kedua kita akan cari required mole, ketiga kita akan compare mole, dan keempat kita akan buat conclusion type of reactant. So jadi kita boleh follow lah rules ini untuk menentukan limiting reactant ataupun reactant penghad. Available mole ataupun given mole, mole yang sedia ada boleh dicari menerusi maklumat yang diberikan dalam soalan. Jadi untuk reactant magnesium sulfate, mass bahagi molar mass, kita telah cari dalam soalan sebelum ni, dapat 0.0145 mol. Manakala untuk reaktan kedua, barium chloride, molarity darab volume, kita dah kira sebelum ni, dapat jawapan 0.0025 mol. Inilah available mol bagi kedua-dua reaktan. Langkah kedua adalah mencari required mole, mole yang diperlukan. Tipsnya adalah buat mole ratio of reactants. Kita akan membandingkan nisbah mole bagi kedua-dua reaktan tersebut. Daripada balance equation, kita akan buat stoichiometry. Kita akan bandingkan mol reaktan pertama, magnesium sulfate, dan mol untuk reaktan kedua, barium chloride. Apa yang kita dapati, kedua-dua reaktan tersebut, nisbah tindak balasnya adalah sebanyak 1 mol dan 1 mol. Seterusnya, langkah kedua mencari required mole, mol yang diperlukan. Tips, find mole ratio of reactants. Okey, kita akan buat perbandingan nisbah mol bagi reactants sahaja, iaitu reaktan yang pertama, magnesium sulfate, dan reaktan kedua, barium chloride. Daripada balance equation, apa yang kita dapati, 1 mol magnesium sulfate akan bertindak balas dengan 1 mol barium chloride. Okay, now we do the stoichiometry. From the balance equation, 1 mol of magnesium sulfate reacts with 1 mol of barium chloride. So, if we have 0.0145 mol of magnesium sulfate, and then we can find the mol of barium chloride. 0.0145 divide 1 times 1, so we get back the same value, 0.0145. Jadi 0.0145 bahagi 1 darab 1, kita akan dapat balik nilai yang sama. So inilah required mol bagi barium chloride. Langkah ketiga adalah compare mol, membandingkan mol. Available versus required. Mol sedia ada banding dengan mol diperlukan. Jadi mol yang kita akan bandingkan adalah mol bagi barium chloride. Okey, mol bagi barium chloride. Berdasarkan perbandingan mol barium chloride available versus required, 0.025 nilainya kurang daripada required mol. Ini bermaksud
barium klorat yang dibekalkan adalah terhad. Berbanding yang diperlukan adalah banyak. Sepatutnya barium klorat yang diperlukan at least 0.0145. Jadi di sini kita dapat nampak barium chloride adalah limiting reactant ataupun reactant penghad. Step terakhir adalah type of reactant. Jadi daripada perbandingan mol yang kita buat tadi tu, kita dapati limiting reactant adalah barium chloride. Manakala magnesium sulfate adalah excess reactant. Kesimpulannya, untuk menentukan limiting reactant, langkah pertama adalah pelajar menentukan available mole yang boleh dicari menerusi maklumat dalam soalan. Langkah kedua, mencari required mole. Untuk ini, pelajar akan merujuk kepada balance chemical equation dan akan membuat stoichiometry. Mole ratio yang akan dibandingkan adalah mole untuk reactant sahaja. Langkah yang ketiga adalah perbandingan mol kedua-dua reaktan tersebut, available versus required. Sekiranya mol available kurang, bermaksud reaktan tersebut adalah limiting reactant. Sekiranya available mol lebih daripada required mol, bermaksud reaktan tersebut adalah excess reactant. Langkah yang terakhir adalah kesimpulan untuk jenis reaktan tersebut. Jadi pelajar perlu maklumkanlah siapakah limiting reactant dan siapakah excess reactant. Question 1F, calculate the mole of barium sulfate produced after the reaction has complete. Jadi soalan sekarang minta kita cari maklumat tentang produk barium sulfate dari segi bilangan mol. Okey, untuk mencari maklumat tentang barium sulfate, kita akan membuat stoichiometry berdasarkan tindak balas persamaan kimia yang seimbang. Cuma persoalannya sekarang, kita akan bandingkan mol barium sulfate dengan siapa? Dengan magnesium sulfate kah? Dengan barium chloride kah? Ataupun dengan magnesium chloride? Okey, jadi jawapannya adalah kita akan rujuk kepada limiting reactant. So, kita imbas semula definisi bagi limiting reactant, reaktan penghad. So, ia merujuk kepada bahan ataupun reaktan yang digunakan sepenuhnya dalam suatu tindak balas kimia dan menghadkan. Dia yang menentukanlah. Menentukan apa? Berapakah jumlah produk yang terbentuk. Okay. Amount tu dari segi mol boleh ataupun dari segi mass pun boleh, tak ada masalah. Maksudnya sekarang tadi kita dah tentukan limiting reactant adalah barium chloride. Okey, manakala magnesium sulfate adalah excess reactant. Oleh itu kita akan membuat perbandingan mol dengan barium chloride. Seterusnya, kita akan membuat stoichiometry dengan merujuk kepada balance chemical equation. Kita akan membuat perbandingan mol antara limiting reactant dan produk barium sulfate. Jadi, daripada balance equation, apa yang kita faham? 1 mol barium chloride will produce 1 mol barium sulfate. Ini secara teori. Kita faham 1 mol limiting reactant akan menghasilkan 1 mol produk. If available mole of limiting reactant is 0.0025 mole, so 0.0025 divide 2 times 1, we get 0.0025 mole of the product. Kesimpulannya, untuk mencari amounts ataupun jumlah produk, kita akan membandingkan produk tersebut dengan limiting reactant sahaja. Question 1G. Calculate the mole of excess reactant. Okay, tadi kita dah tahu excess reactant adalah magnesium sulfate. Kita imbas semula definisi excess reactant. Ia adalah reactant yang tidak digunakan sepenuhnya dalam tindak balas kimia dan akan ada baki yang tinggal selepas tindak balas tamat. Okay, jadi dalam kes ini, untuk mengenal pasti berapakah magnesium sulfate yang telah bertindak balas, supaya kita dapat kenal pasti bakinya, kita akan membuat perbandingan mol dengan
limiting reactant. Okey, berdasarkan tindak balas kimia, 1 mol barium klorid akan bertindak balas dengan 1 mol magnesium sulfate. Oleh itu, sekiranya barium klorid available adalah sebanyak 0.025, jadi 0.025 bahagi 1 dalam 1, kita akan dapat semula 0.0025 mol magnesium sulfate. Jadi inilah jumlah magnesium sulfate yang sepatutnya bertindak balas. Seterusnya kita akan mencari bilangan mol lebihan bagi magnesium sulfate. Seterusnya, untuk mencari excess mol magnesium sulfate, formulanya adalah mol available tolak mol required. Mol magnesium sulfate kita telah cari di awal soalan tadi, iaitu daripada formula mass bahagi molar mass, dapatlah 0.0145. So, jadi inilah available mol yang sedia ada bagi magnesium sulfate. Manakala secara teori daripada stoikiometri, sepatutnya magnesium sulfate yang bertindak balas hanyalah sebanyak 0.0025 sahaja. Oleh itu akan terdapat baki mol tersebut, iaitu sebanyak 0.012 mol. Question 2. At STP, standard temperature and pressure, 1.41 liter oxygen gas was telah bertindak balas dengan 0.35 mol of butane C4H10 gas to produce, untuk menghasilkan carbon dioxide gas and water. Given the unbalanced chemical equation below and the relative mass. Okay, question A, balance the chemical equation. Jadi soalan A kita akan seimbangkan persamaan kimia. Okay, terdapat dua reaktan di sini, butane C4H10 dan oksigen gas O2. Produk adalah carbon dioxide CO2 dan water H2O. Kita tengok dulu jumlah karbon. Sekarang kita nak samakan jumlah atom kiri dan kanan persamaan tersebut. Sebelah kiri kita ada 4 karbon, jadi sebelah kanan karbon dioksida akan darab dengan koefisien 4. Jadi karbon cukup 4. Seterusnya adalah hidrogen. Sebelah kiri ada 5 hidrogen. 10 hidrogen, manakala sebelah kanan ada 2. Jadi kita akan darab water dengan 5. Question 2. At STP, standard temperature and pressure, 1.41 liter oxygen gas was react with 0.35 mole of butane gas C4H10 to produce carbon dioxide gas and water. Given the unbalanced chemical equation below and relative mass A, balance the chemical equation. Jadi untuk soalan A, kita akan seimbangkan persamaan kimia. Terdapat dua reaktan di sini, gas butane C4H10 dan gas oksigen O2. Produk adalah gas carbon dioxide CO2 dan water H2O. Jadi kita akan pastikan atom kiri kanan kedua-dua persamaan sama banyak. Kita mulakan dengan karbon. Sebelah kiri ada 4 karbon, sebelah kanan karbon dioksida kita akan darab dengan koefisien 4. Karbon cukup, kiri kanan 4 karbon. Kita tengok pula hidrogen. Sebelah kiri ada hidrogen sebanyak 10. Sebelah kanan hanya ada 2. Jadi H2O kita akan darab dengan koefisien 5. Jadi cukup hidrogen 10 kiri, 10 kanan. Seterusnya adalah oksigen. Oksigen dalam karbon dioksida ada sebanyak 8. Manakala dalam H2O ada sebanyak 5. 8 tambah 5, 13 oksigen. Jadi sebelah kiri hanya ada 2. Oleh itu kita akan darab dengan koefisien 13/2. Okey, jadi jawapan inilah balance chemical equation. Ataupun pelajar juga boleh jawab. Kalau tak nak jawab dalam bentuk pecahan, persamaan ini kita boleh darab dengan 2. Oleh itu kita akan dapat persamaan yang baru, 2 butane tambah 13/2 darab 2 dapat 13. 13 oksigen menghasilkan 8 carbon dioxide tambah 10 H2O. Jadi inilah balance equation bagi tindak balas ini. Question 1B, calculate the mass of carbon dioxide produced. Soalan ini dia minta kita cari produk carbon dioxide jisim.
dalam gram. Okey, jadi macam mana kita nak tahu amount of product? Kita dah belajar sebelum ni. Jumlah produk ditentukan daripada limiting reactant. Jadi sekarang kamu kena kenal pastilah siapakah limiting reactant. Adakah buten, adakah oksigen. Jadi langkah pertama adalah mencari limiting reactant dan kita boleh gunakan kaedah ARCT. Langkah pertama untuk menentukan limiting reactant adalah mengenal pasti available mole. Oleh itu, kita cari dulu mole bagi kedua-dua reactant. Kita mulakan dengan mole bagi buten C4H10. So, jadi berdasarkan soalan, buten telah diberikan sebanyak 0.350. Jadi kita dah tak perlu carilah sebab dalam soalan dah sedia bagi. Kita tengok pula mol bagi oksigen gas tidak diberikan. Oleh itu kita kena cari. Memandangkan kita diberikan maklumat tentang volume gas dan condition of gas at STP, standard temperature and pressure. Jadi kita boleh menggunakan formula volume bahagi molar volume. Oleh itu volume adalah 1.41 liter. Kita akan bahagi dengan molar volume pada STP iaitu 22.4 liter per mol. Okey, jadi sepatutnya dapat tekan kalkulator, dapatlah 0.0629. Ini adalah available mole bagi kedua-dua reactant. Seterusnya, langkah yang kedua mencari required mole. Kita akan buat mole ratio antara reactant. Kita akan membandingkan reactant pertama iaitu buten dan oksigen gas. Untuk langkah kedua, required mole, kita akan membuat perbandingan mole bagi kedua-dua reactant berdasarkan tindak balas kimia seimbang. Okay, based on chemical equation, 2 mol buten react with 13 mol oxygen. So, if we have buten available 0.35 mol, so 0.35 bahagi 2 darab 13. Jadi sepatutnya dapat jawapan 2.275 mol oksigen yang diperlukan. Okey, jadi seterusnya kita akan membuat perbandingan mol, compare mol. Compare mol, kita akan membandingkan mol bagi oksigen available mol versus required mole. Oleh itu, memandangkan available mole jumlahnya 0.0629 adalah kurang daripada required mole iaitu 2.275. Oleh itu, oksigen adalah limiting reactant manakala buten adalah excess reactant. Setelah kita menentukan siapakah limiting reactant iaitu oksigen, kita akan membuat perbandingan mol berdasarkan balance chemical equation antara limiting reactant dan juga produk carbon dioxide. Based on balance equation, 13 mol of oxygen produce 8 mol of the product of carbon dioxide. So, if available mole of oxygen is 0.0629, 0.0629 divide 13 times 8, so the answer would be 0.0629 divide 13 times 8, so the answer is 0.0387 mole of carbon dioxide produced. Okay, next the question asks about mass GSIM. So now we have mole.
From formula mole mass over molar mass, thus to find the mass of carbon dioxide equal to mole time molar mass. Molar mass, remember the unit in gram per mole. Okay, so the mole is 0.0387. Okay, and then the molar mass of carbon dioxide is 12.0 plus 2 times 16.0. So the final answer would be 1.702. Kesimpulannya, untuk mencari amount produk, kita akan membuat mole ratio antara limiting reactant dan produk berdasarkan stoichiometry. Okey, seterusnya kita akan masukkan dalam formula untuk mencari mass, iaitu mole darab molar mass, dan dapatlah jawapan bagi mass produk tersebut. Soalan terakhir, C. Calculate mass of excess reactant. Jadi kita dah kenal pasti sebelum ni excess reactant adalah butane, manakala oksigen adalah limiting reactant. Seterusnya, untuk mencari maklumat lebihan excess reactant, kita akan membuat perbandingan antara limiting reactant oksigen dan excess reactant butane. Berdasarkan tindak balas kimia yang seimbang, 13 mol oksigen akan bertindak balas dengan 2 mol butane. Oleh itu, sekiranya available mole untuk oksigen adalah sebanyak 0.0629, oleh itu 0.0629 bahagi 13 darab 2, kita akan dapat nilai mol bagi butane sebanyak 9.677 eksponen negatif 3 mol. Inilah mol butane yang sepatutnya bertindak balas. Seterusnya, untuk mencari lebihan mol butane, excess mol bagi butane. Seterusnya, kita akan cari mol excess bagi butane dengan cara mol available minus mol required. Mol available telah diberikan dalam soalan, iaitu sebanyak 0.350 mol. Manakala untuk required, kita telah cari daripada mol ratio, iaitu sebanyak 9.677 10 kuasa negatif 3 mol. Oleh itu, tekan kalkulator, sepatutnya dapat jawapan 0.340 mol. Seterusnya, untuk mencari mass reactant, daripada formula mass sama dengan mol darab molar mass. Mol telah dicari, iaitu 0.34 lebihan mol darab dengan molar mass bagi butane, iaitu 4 karbon 4 kali 12 tambah dengan 10 hidrogen. Okey, dapatlah 19.72 gram. Kesimpulannya, untuk mencari amount excess reactant, pertama pelajar perlu membuat mole ratio antara limiting reactant dan excess reactant. Seterusnya, cari lebihan mol dengan cara mol available minus mol required. Dan yang terakhir, kalau soalan minta mass, kita masukkan mol tersebut dalam formula mass, mol darab molar mass. Sekian sahaja perbincangan untuk jawapan soalan 1 dan 2 bagi ChemStar Test Chapter 4. If available mole of limiting reactant is 0.0025 mole, so 0.0025 divide 2 times 1, we get 0.0025 mole of the product. Kesimpulannya, untuk mencari amount ataupun jumlah produk, kita akan membandingkan produk tersebut dengan limiting reactant sahaja.